A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah akan dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Tanya buku, tanya. Ada buku tadi tapi tak compile lagi. Dia kena ni balik. Nak gabungkan balik tu dia cerita pasal muka surat Arab dengan muka surat Melayu tak sama. Jadi kena ni balik. Jadi okey. Kita hari tu dah mula masuk pada bab pertama, Kitabut Taharah. Hadis nombor 166. Kita sedang terangkan hadis tersebut. Itu daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Mana penyucian itu, perbuatan bersuci itu adalah separuh daripada iman. Yang kita bincangkan itu, ada yang kata iman tu maksud dia solat. Maka yang dimaksudkan dengan tuhur itu adalah wuduk. Ada yang kata benda itu adalah penyucian hati dan juga seluruh anggota daripada kesyirikan dan sebagainya. Itu adalah sebahagian daripada iman. Dan kita kata yang sebenarnya dan juga yang fizikal tu bukan. Ada kata itu dua sekali. Yang sebetulnya adalah semua sekali lah. Mana pembersihan luaran dan dalaman manusia tadi daripada najis dan juga hadas najis. Bahkan najis yang pertama adalah ialah syirik lah. Mana dia itulah separuh daripada iman. Itu adalah separuh iman. Mana luar dan dalam, itu yang betulnya. Mana untuk meletakkan dia hanya semata-mata kepada tajuk solat saja. Okey. Solat saja tidak kenalah. Sebab actually dia kena pada semua sekali. Okey, jadi walaupun iman macam kita belajar dulu, kita kata iman dalam hadis Nabi yang datang dalam bab awal hari tu kita ambil berkenaan dengan kitabul iman tu. Iman itu actually dia lafaz dia datang dengan beberapa pengertian. Kadang-kadang iman itu masuk kepercayaan saja. Okey. Kadang-kadang iman itu maksud dia adalah dua-dua sekali. Mana hatta amalan fizikal tu adalah iman. Bila datang hadis Nabi kan, Nabi kata yang kita bincangkan dulu, bila datang Jibril alaihissalam jumpa Rasulullah SAW dan tanya soalan Islam, iman, ihsan, dan Nabi jawab Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Dalam hadis berkenaan diasingkan pengertian iman daripada pengertian Islam. Tapi ada juga hadis yang berikan pengertian yang sama. Mana iman itu adalah apa? Macam Bani Abdul Qais ketika datang Rasulullah SAW, Nabi suruh mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya saja, dan diterangkan berkenaan dengan apakah iman itu. Bukan apa, termasuk dalam tersebut adalah perbuatan fizikal, solat dan sebagainya. Jadi dan hatta hadis Nabi yang Nabi katakan, Nabi sebut berkenaan dengan tajuk iman itu, bila Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bid'un aw sittuna syu'bah. Iman tu 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. A'laha yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menjauhkan benda yang menyakiti orang daripada tengah jalan. Jadi kena dengan pengertian fizikal. Amal fizikal dikira sebagai iman. Dan juga kadang-kadang iman itu datang untuk menjelaskan kesempurnaan. Bila datang hadis-hadis yang datang la yu'minu ahadukum kan, tidak beriman seorang kamu, maksud dia tak sempurna iman seorang kamu. Bukan maksud dia tak ada iman langsung. Bila orang kata, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman seorang kamu sehingga sayang untuk saudara dia apa dia sayang untuk diri dia. Mana tak beriman dengan iman sempurna. Jadi kadang-kadang lafaz iman tadi datang macam tu. Jadi bila datang kita belajar sekarang ni disebut at-tuhuru syatrul iman. Maksud dia kalau perbuatan bersuci saja, actually macam haf je lah, kan perbuatan saja, sedangkan dia bukan merangkumi semua. Pasal iman tadi merangkumi besar lagi. Takkan hanya bersuci tak, tapi kita kata sebenarnya penyucian luaran dan dalaman. Maksud dia orang tadi attentif terhadap perbuatan tersebut dikira sebagai sifat iman sebenarnya. Okey, macam sabar separuh iman pun bukan maksud dia separuh iman dan separuh lagi, tak.
Kan maksud besar maksud dia. Kadang-kadang bahasa Arab ni pun gunakan satu lafaz tadi untuk maksud apa besar satu perkara tadi sampaikan menyeluruh kepada keseluruhan. Macam hampir-hampir lah. Mana? Tinggal benda kita kata kita cakap benda berkenaan tapi bukannya itu meaning yang kita kehendaki. So itu mungkin yang kita kata dibahas oleh para ulama tentang tajuk tersebut. Okey. Jadi okey. Kemudian disebut ada tu kita bincang je apa dia kata walhamdulillah tamlaul mizan, dan alhamdulillah tu mengisi mizan, mengisi timbangan. Yang kita kata alhamdulillah ni mengisi timbangan, mana lafaz dia tadi masuk kepada bentuk yang actually akan mengisi timbangan pada hari kiamat. Tu maksud yang dikehendaki oleh para ulama tentang tajuk apa alhamdulillah tamlaul mizan. Okey. Alhamdulillah ni pujian kata yang apa Allah Taala ni kembali pada bentuk yang berat di timbangan akhirat nanti. Tapi okey, kita terangkan itu dan kita kata itu yang kita tak nampak tentang alhamdulillah tadi. Ada juga para ulama menyatakan alhamdulillah tadi apa tamlaul mizan actually dan disebut tu walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'a ni au taunla'u ma baina samawati wal ard. Dia akan mengisi apa langit, mana besarnya kalau ditambah dengan subhanallah dia akan mengisi langit dan bumi semua sekali. Bahkan dengan puji-pujian berkenaan mengisi langit dan bumi. Actually maksud dia memang kita kata ada para ulama nyatakan timbangan itu besarnya macam timbangan tadi pahala tersebut, lafaz tersebut. Ada juga yang menyatakan maksud dia adalah alhamdulillah juga subhanallah alhamdulillah tadi mengisi seluruhnya. Contoh macam kita pandang sini, kita subhanallah, kita benda kat dunia ni semua tadi menzahirkan kepada kita subhanallah. Dan semua benda kat dunia ni tadi bila kita tengok, kita akan kata alhamdulillah. Anything yang kita tengok, contoh macam tengok ada bakteria ada alhamdulillah. Bakteria ada alhamdulillah. Bukan? Betul lah, alhamdulillah. Sebenarnya actually benda tak elok depan mata kita pun actually bagus. Pasal bakteria tu kalau tak ada, dunia ni habis, penuh dengan donat makan tak habis 5 tahun lepas. Masakan kan kita makan benda tak habis, tak dapat nak decomposition berlaku dengan bakteria. Bakteria tadi kita tak suka, tapi dia tukar balik barang tadi jadi tanah. So secara tak langsung kita tengok benda berkenaan alhamdulillah. Tak ada kita tengok benda ni, tak, semua benda mengisi seluruh langit ni dan juga bumi ni alhamdulillah dengan subhanallah. Anything you look is actually benda yang akan kita nampak adalah subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Itu ada juga lah para ulama yang nyatakan macam tu. Okay, tapi yang maksud yang dikendaki macam disebut oleh jumhur para ulama adalah maksud dia adalah dari segi apa pujian kepada Allah Taala, sanjungan kepada Allah Taala di atas kedudukan dia. Kita puji pun Allah Taala Maha terpuji. Dan juga menyucikan Allah Taala daripada sebarang kekurangan dan juga kecacatan ataupun benda yang tak elok, daripada kekurangan benda-benda yang melemah. Dia mengisi pahala dia tadi dan juga pahala kefahaman kita itu ataupun lafaz kita tadi mengisi seluruh ruang-ruang yang ada daripada langit dan bumi. Besarnya pahala dia. Itu maksud yang dimaksudkan. Okey. Kerana mizan ataupun timbangan tadi akan diisi dengan pahala pujian. Dan menyebut langit dan bumi tadi adalah di atas bentuk untuk kita perluasan lah dari atas kebiasaan bahasa Arab cakap. Okey, bukanlah maksud dia besar sangat. Dan besar sangat pahala dia sampai mengisi langit dan bumi. Tapi sebenarnya kita kata nak seluas itu, tidaklah seluas itu. Itu maksud dia. Okay, tapi kita faham Jadi ada meaning yang satu, ada meaning yang satu lagi. Baik. Kemudian dia kata was-salatu nur. Was-salatu nur. Dan solat itu adalah cahaya. Okey. Dan makna dia solat itu adalah cahaya itu apabila dilakukan dengan perbuatannya, dengan syarat-syaratnya. Okey, yang sahih, yang menjadikan dia sahih dan juga dia menjadikan dia sempurna. Dan maksud nur tadi, dia apa? Nur tadi bukan nur hari kiamat saja. Bahkan dimaksudkan nur tadi adalah nur pada hati manusia tadi. Di mana dalam dia ni akan terang jiwa dia dan juga hati dia dengan cahaya-cahaya yang menyingkap daripada diri dia sebarang benda tak betul, tak elok, dia faham, dia tahu mana patut tinggal. Bukan maksud dia semayang nanti nampak jin ataupun kasyaf. Banyak orang salah faham, dia kata solat ni sekian. Tak. Yang paling besar sekali ni akhirat. Cuma kalau kat sini dia adalah benda tadi menerangkan hati manusia tu tadi daripada harta sehingga dia akan berhenti dia akan menjaga segala perintah-perintah Allah Taala dengan sebenar-benar penjagaan. Bahkan dia dapat jaga pasal dia lihat
larangan Allah Ta'ala, dia nampak dekat mana larangan tadi. Dia tak ada macam terlanggar, asyik terlanggar. Bahkan sebab kenapa bila Imam Syafi'i rahimahullah nyatakan, dia kata kalau bukan fuqaha, wali-wali Allah Ta'ala di muka bumi, maka Allah Ta'ala tak ada wali. Bila dia kata macam tu, dia kata kalau bukan orang-orang faqih, faham agama, orang yang ahli fiqh ni, wali Allah, Allah Ta'ala tak ada wali. Sebab yang boleh tahu tentang halal haram ni tadi penting. Orang yang tahu halal haram, apa halal apa haram, dia hidup dekat dalam dunia, dia boleh cari, pilih, makan dia betul, tengok mata dia apa boleh halal, dia boleh tengok apa boleh dia pegang, dia pegang. Dia akan sentiasa terjaga daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling besar sebenarnya. Kalau orang tu kata nakkan diri, hati dia tersingkap, hati dia terbuka hijab, the first hijab yang perlu dia ada adalah hati dia tahu halal haram. Tapi jangan ikut hati je lah, masalah juga. Kan percaya suara hati, masalah juga kan. Hati saya rasa kuih ni macam tak elok je, jom beli tempat lain. Hati saya rasa nak beli apa kuih kat bazar Ramadan. Semua hati saya rasa, masalah juga kan. Maksud dia bukan, maksud dia orang tu dalam bab hukum hakam, hal haram sebagainya, cerah hati dia. Dia tak ada sebarang kepayahan untuk menerima. Dia akan tahu ini halal, ini haram, dan mudah. Tu yang Nabi kata, man yuridillahu bi khairan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Maksudnya Allah Ta'ala nakkan kebaikan untuk dia, Allah Ta'ala fahamkan dia dalam agama. Dia akan understand agama tadi, mana halal, mana haram, mana patut, mana tak patut. Everything akan nyata depan dia. Itu maksud yang dikehendaki dengan terangnya hati manusia tadi dengan solat. Okey. Dia kata dan macam Nabi SAW nyatakan, dijadikan untukku benda yang mengembirakan aku dalam solat. Okey, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Jadikan untukku benda yang mengembirakan aku dalam solat. Okey. Jadi dan juga itu yang kalau dekat dunia lah. Actually, dan memang kita kata orang tersebut bila sentiasa solat, dan dia sentiasa, dan kena faham setiap kali kita solat, kita membina perasaan, diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Ni kita pernah sebut berkenaan dengan puasa itu. Apa patut anda dapat daripada puasa? Mana kita latih sehari semalam tak tengok benda haram, tak cakap benda haram. Jadi for us to feel that Allah Ta'ala tengok kita sekarang. Itu yang kita rasa. Sekarang ni kita solat pun macam tu juga, kita latih. Kita tak latih benda lain. Bukan latih untuk terbang, cari pernafasan kan. Aura. Tak latih aura. You anak actually training your aura. Mungkin kita suka aura tak sekarang ni. Saya ingatkan cerita aura-aura ni time saya duduk sekolah dulu. Orang budak-budak kita suka beli komik. Komik Alam Perwira, Dewata Raya. Kan dia pernah tengok makcik gelak ke macam apa, pernah tengok anak baca. Yelah, beli tu RM2.5, naik RM3 beli juga. Naik RM5 pun budak-budak beli. Sampai peringkat mahal budak tak beli lah, tumpang kawan. Bila seorang beli satu asrama, semua sekali baca kan. Jadi time zaman tu, tajuk tu aura tak ada berapa sangat lah. Tapi pelik, agaknya budak yang dulu dah besar, dia baca cerita aura tadi, dia bawa pula idea tu dalam kehidupan dia. Last sekali sampai sekarang cerita aura-aura ni yang begia. Aura ini, aura itu. Tak ada. You actually, dalam solat kita bukan training aura. Dalam solat kita bukan kita supaya kita tak bocor rezeki. Dalam solat kita adalah untuk latihan kita rasa Allah Ta'ala perhatikan. Itu saja. Rasa Allah Ta'ala perhatikan, itu saja. Dan memanglah kita kata bila sentiasa hati kita dilatih dengan benda berkenaan, hati mana yang tak terang? Dengan sentiasa merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala, hati mana yang tak terang? Cerah hati, dia tidak gelap, tahu mana benar, mana salah, kerana sentiasa rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bimbang untuk menyentuh benda yang tak halal. Dia bimbang untuk tengok benda yang tak halal. So jadi benda tu timbul dalam hati, dia akan makin terang, makin terang, makin terang. Itu dunia. Itu adalah dunia. Adapun dia kata dia juga dia ni akan menjadi menerangi seorang manusia tadi di hadapan dia. Okey? Menjadi jalan, bila dia berjalan di tiang sirat nanti, bila ditanyakan daripada Nabi SAW, bila bumi digantikan dengan bumi yang lain kan, dan digantikan langit, manusia berada mana berkata dalam kegelapan, tunggu nak lintas di atas sirat, tunggu melintas di atas sirat, gelap. Dan Allah ceritakan berkenaan dengan tajuk orang munafik nanti akan datang cari orang beriman nak tumpang cahaya kan. Itu cahaya tu akan ada bagi orang yang beriman, ada cahaya pada hari akhirat nanti. Tapi dengan solat lah, dengan solat, bukan dengan kita kata dengan pasal ibadat itu yang melahirkan perasaan tadi, melahirkan cahaya tadi. Macam mana kezaliman itu kegelapan hari kiamat, az-zulmu zulumat yaumul qiyamah. Kezaliman itu, siapa berlaku zalim, ke akhirat nanti makin gelaplah kehidupan dia. Dia tak nampak apa pun dia jalan. Bahkan ada orang tu yang kata dekat dunia ni celik, kat sana akan buta, tak nampak jalan. So jadi itu yang kita kata keadaan manusia yang makin celik, makin sekian berdasar ibadat yang dilaksanakan. So bila Nabi kata was-salatu nur, salat itu adalah cahaya,
Satu, yang pada pengertian yang awal adalah daripada dunia ni, diri dia. Kedua, hari akhirat nanti. Okey. Dan juga itu yang kedua. Dan juga ia akan menerangi wajah orang yang solat pada hari kiamat. Maka dia jadi orang berkenaan dengan keadaan apa? Keadaan bercahaya di kepala dan juga di tangan dia, dengan kesan wuduk. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata ummati yaumul qiyamati ghurun min sujud muhajjalin min wuduk. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim. Okey. Tapi hadis ni gharib lah, pasal dari ikut hadis Nabi SAW sebenarnya yang dikatakan putih wajah dan juga tangan kaki ni, bila Nabi SAW datang, nanti kita baca dalam Sahih Muslim ke depan sikit. Sebab keadaan wuduk ni kita akan belajar. Mana Nabi SAW nyatakan alangkah baiknya kalau aku dapat lihat saudara-saudaraku. Para sahabat kata, ya Rasulullah, kami kan saudara kau. Nabi kata, antum ashabi, korang ni adalah pendamping-pendampingku, dan companion, dia kata. Ikhwani, sahabatku adalah orang yang beriman aku tapi tak datang lagi. Tapi para sahabat tanya, macam mana kau kenal mereka? Ada Nabi sebut. Jadi sesungguhnya umatku datang hari kiamat nanti dan keadaan ghurran muhajjalin. Macam Nabi kata, kalau kamu nampak orang tu ada kuda, kuda dia, kaki dia belang putih, tumpuk putih. Dia nampak tak kuda dia kalau semua hitam kecuali yang itu, yang putih-putih saja. Dia kata, nampak, kenal. Macam itulah aku akan kenal umatku pada hari kiamat nanti. Kesan wuduk. Confirm lah kalau orang nak semayang tak wuduk macam mana? Kan? Tak sebab apa, jadi siapa bantah dalam WhatsApp ni? Kisah tu bohong kot, wallahualam. Kisah yang kata apa imam dan 3 orang jahil. The first one semayang salah, imam semayang takbir tak lepas-lepas. Allah kan. Lepas tu kata Pak Imam belakang, saya pergi depan, the first guy. Allahu Akbar, sekali je. Lepas tu kan lama sikit. Tengok Pak Imam sekali je. The second one apa tak di sini. The third one yang best je lawak lah, buat kata lawak. Third one semayang betul sampai habis betul. Lepas semayang kan, orang puji lah bacaan sedap dan sebagainya. Dia kata, itu tak ada wuduk tu. Kalau ada wuduk lagi hebat. Dia lawak, saya tahu cerita benar tidak. Kalau kisah yang pusing patah balik belakang, itu ada Abang Ipar saya cerita dalam askar. Dia kata, orang biasa semayang ada imam. Sekali satu hari tu dalam bilik surau tu tak ada imam, tak ada. So semua semayang, jadi diorang pun tolak seorang jadi imam. Jadi imam takbir lah, Allahu Akbar. Dia tak nak tu. Lepas tu nama sikit, nama ni tiba-tiba di belakang. Aku dia cakap tak boleh. Dia cakap. Dan sekarang Abang Ipar dia ketiga tu tamat jahil dia kan. Dia kata apa? Okey, semua masing-masing. Semua masing-masing. Pergi semua masing-masing. Jangan semua menjadi imam. Padahal imam biasa tak ada. Dia boleh jadi tu kan. Dia takbir tu lama sikit agaknya dia macam, aku tak kata aku tak boleh, dia kata. Dia pusing belakang. Itu kisah benar. Yang kisah yang tadi tu wallahualam kisah lawak orang mereka ke. Saya dengar version macam-macam. Version orang main golf pun ada, version macam-macam. Tapi cerita yang baru ni WhatsApp lah, orang hantar. Saya gelak pasal benar dengar cerita tu awal lagi. Lama dengar. Dia tak ambil wuduk lagi. Kalau ambil wuduk lagi sedap semak bacaan. Okey, tapi mana ada solat tanpa wuduk? Para Nabi kata dalam hadis, la yaqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak menerima Allah Taala solat seorang kamu apabila dia datang hadas, melainkan setelah dia berwuduk. Sehingga dia berwuduk. Dia berwuduk saja baru solat dia terima. Kalau tak berwuduk, solat tak diterima. Itu confirm, asas. Sebab itu memang kita kata cahaya itu akan ada. Cahaya itu akan ada. Pasal di antara syarat pertama solat itu adalah wuduk. So confirm orang tu akan ada cahaya di hari akhirat nanti kerana solat. Memang wuduk kan. Tapi wuduk tadi kalau tak solat tak guna juga. Kenapa ni? Nanti kita kan ada cahaya nanti, dia dah wuduk je. Bang tak semayang ke? Cahaya dah ada, Nabi kenal nanti. Tak jadi juga. Pasal wuduk tadi tanpa solat tidak memberikan faedah. Kecuali lah kita kata memang nak baca Quran dan sebagainya lah. Tapi asas pertama solat. Untuk wuduk tadi untuk solat. Kerana dalam Al-Quran Karim Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sampai ayat Al-Maidah ayat ke-6 tu kan. Memang itu pengertian dia. So memang kita kata solat itu cahaya ya kat saya akhirat nanti. Dan sebab dia menjadi penerang pada wajah. Actually dalam macam Imam Syafi'i rahimahullah nyatakan, bila dia bincangkan surah Al-Fathu wal Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama ubainahum. Ayat mana surah ni? Al-Fathu kan? Ke apa? Tak ingat. Sekejap saya tengok. Kan tak tengok ke lah. Al-Fathu 29. Al-Fathu 29.
Al-Fathu 29. Allah nyatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah Taala, walladzina ma'ahu, dan orang bersama Muhammad ni asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Dia ni tegas kepada orang kafir, dan juga belas kasihan sama sendiri. Ni antara sifat awal Muhammad, dan siapa-siapa bersama dia, ni sifat dia. Mana tegas kepada orang kafir dan belas kasihan sama muslim. Jadi nak tahu orang tu benar terlibat ke tidak, tengok perangai dia. Kalau orang kafir, welcome sir, kaum Islam, kan, dia kasar, dan masalah sikit. Banyak kadang orang tu dia buat macam tu, terbalik dengan orang luar. Dia kata kita kena tunjukkan muslim terbaik, dengan Islam lantakkan dia. Itu masalah, salah. Dia kena tunjukkan dia baik pada muslim dahulu. Dan kalau dia kata orang tu dalam keluarga, keluarga dia dahulu. Kadang pelik orang tunjukkan ke akhlak baik pada orang luar, lebih daripada keluarga sendiri. Salah juga. Jadi tarahum ruka'an sujada, kamu lihat mereka ni banyak rukuk, banyak sujud. Ini sifat dia. Yang pertama ini dia kata tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka apa? Mereka nakkan apa kepada Allah Taala dan juga ni. Okey. Kemudian disebut itu simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda mereka pada wajah mereka daripada kesan sujud. Okey. Sebahagian atau jumhur para ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tu tanda dahi. Tapi sebenarnya tanda dahi tadi bergantung pada orang tu sujud atas apa. Dan juga actually kulit dia macam mana. Kalau kulit dia kering, yalah, cepat sangat bertanda. Kalau kita kulit dia jenis ada moisturizer yang apa tabi'i, tak ada. Dia sujud atas apa dan sebagainya. Bukan mesti untuk semayang tak ada kesan dahi pun dia tengok orang kan. Masalah juga kan. Kita kulit orang macam mana. Dan actually Imam Syafi'i menguatkan pendapat ni, dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan kesan mereka, si mahum fujum min athar sujud, kesan mereka pada wajah mereka, dia kesan sujud ada cahaya, nur wajah orang berkenaan. Dengan wajah orang tak semayang dengan wajah orang semayang, beza. Dia ada beza. Orang tak semayang dengan orang semayang, dia ada beza. Jangan terkata, tapi ustaz saya tengok kat televisyen tu artis-artis yang tunjuk ketiak tu terang je muka dia, itu make up. Luar daripada make up tadi, kalau tengok tak ada rupa cantik pun. Kan? Dia pasal dia perlu make up dulu. Kan tumpuk sini, boleh jadi. Itu bukan. Tapi dia actually orang beriman tadi, macam yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, tanda sujud tadi adalah apa? Nur wajah dia. Kita tengok sini lah orang-orang African kan, yang solat dengan yang tak solat lain muka. Kat India non-Muslim, India masuk Islam dengan India tak masuk Islam, tengok muka lain, tak ada serupanya. Kita tengok muka wajah orang yang Islam tu lain, dia ada nur, ada cahaya kat muka dia. Bukan kita kata cahaya tu nampak, bukan aura. Dia cahaya, memang cahaya sungguh. Mana ada nur iman tu nampak kat muka dia. Itu Imam Syafi'i kata cahaya wajah dia, bukannya tanda dahi dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan ayat tersebut. Dia bukan tak kata, tapi ada orang kata kesan dahi lah. Itu berdasar pada masalah tersebut, berdasar pada dia sujud kat mana, atas lantai apa, kemudian dahi dia macam mana, kemudian dia rajin tak apa, letak muka dia krim. Kalau dia tak krim, tak adalah kematu ke dahi tu sebenarnya. Benda tu bukan dengan sebab kita kata benda sebut. Itu asas, kena faham. Jadi makna solat itu cahaya, tiga tadi itu yang kita terangkan. Baik. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan, adalah bukti. Okey. Sedekah itu adalah bukti. Sedekah kita tahulah. Sedekah tu kita tahu, ada sedekah kalau kita menginfakkan harta, menyedekahkan harta kita. Sama ada yang wajib atau yang sunat. Sedekah ada dua, sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib itu adalah zakat, dan sedekah sunat itu adalah apa-apa pembelanjaan seharian kita dan sebagainya yang kita bagi pada orang, pada keluarga kita, ataupun kita infakkan pada orang miskin dan sebagainya, luar daripada kewajipan kita, luar daripada budget, luar daripada kewajipan kita, dipanggil sedekah juga. Okey. Jadi dan Allah Taala Rasulullah menyatakan burhan. Itu maksud bukti. Bukti apa? Bukti atas kesahihan iman orang yang bersedekah itu. Bukti kesahihan iman dia. Ataupun ke atas bawah dia bukan daripada kalangan munafik yang apa? Yang mengejek ataupun mempermain-mainkan, mengejek orang-orang yang suka buat benda sukarela di kalangan orang beriman dalam sedekah. Ada perangai orang munafik ni suka ejek-ejek benda tu. Rajin sedekah tu. Dia ejek macam tu. Jadi sebenarnya betul. Dia kata tanda kebenaran iman adalah bila orang tersebut dia sedekah. Okey. Kita faham bahawa harta kita, milik kita banyak kali kita baca hadis ni.
dan tafsir kita baca, bila ditanyakan berkenaan dengan harta seorang manusia tu, kan berkata seorang manusia tu, harta, berkata seorang anak Adam tu, mali, hartaku, ni memang manusia cakap lah dengan milik saya, jam saya, baju saya, kasut saya, motor saya, kereta saya, kan rumah saya, kan semua orang kata yang tu. Dalam Sahih Muslim, alhaakum. Okey, hadis nombor 2958. Okey, daripada Mutarrif, dia bapak dia, Mutarrif daripada bapak dia nama Abdullah bin Syekhir bin Auf, daripada Abdullah bin Syekhir bin Auf qala, beliau kata, ataitu Nabi SAW, aku datang jumpa Nabi SAW, wa huwa yaqra'u, seketika dia sedang membaca, alhaakumut takatsur, melalaikan kamu at-takatsur, perbuatan memperbanyak-banyakkan harta dan juga anak pinak, mana mengumpulkan banyak-banyak kat dunia ni. Qala, lalu beliau berkata yaqulu ibn Adam, baginda sallallahu bersabda lepas tu, lepas Nabi baca ayat berkenaan, Nabi bersabda, yaqulu ibn Adam, berkata anak Adam itu, mali, hartaku, ini kat buku saya, ini rumah saya, ini sekian, mana semua orang akan sebutnya itulah. Qala, Nabi kata ni, wa halaka ya ibn Adam, dan tiadalah untuk engkau wahai anak Adam, mimmalika, daripada harta engkau, illa, kecuali ma akalta fa afnait, apa yang kau makan lalu kau habiskan. Anything you eat, habiskan, itu harta engkau. Wa ma labista fa ablais, apa yang kau pakai, yang kau lusuhkan, pakai sampai koyak. Ada pernah pakai baju sampai koyak? Ada baju tidur, kira lah baju tidur tu memang baju tidur, baju biasa ni tak adalah. Terkoyak lain, tak sampai lusuh, sampai hilang. Sampai yang kata pegang-pegang tu tarik jatuh. Okey, contoh itulah. Mana apa kita pakai, kita kalau kita pakai baju kita pakai, okey, masih lagi elok, orang akan ambil. Tapi kalau kita pakai sampai lunyai, tak siapa nak ambil dah. Kalau lunyai, lubang-lubang dah jatuh motor lah, siapa nak ambil macam, baju ni boleh ambil ni baju. Tak, kalau elok lagi ambil lah. Kena koyak pun tak ambil. Okey, maksud apa kau pakai dan kau lusuhkan. Au tasaddaqta fa amdai, atau kau sedekahkan, kau simpan akhirat. Itu harta kau. Maksud dia lain daripada tu? Bukan. Sebab apa benda yang kita makan tak habis, dapat kat orang lain. Okey? Kemudian apa yang kita pakai tak lusuh, dapat kat orang lain. Dan apa yang kita sedekahkan memang kita jadi milik kita, confirm milik kita. Tapi lain daripada itu, kan nanti jadi faraid. Anak kita ambil, mungkin dipakai untuk kebaikan, mungkin pakai untuk bukan kebaikan. Bahkan bila jadi milik anak kita, kita tak ada hak kat situ dah. Yang kita kata nanti saya dah didik anak saya jadi baik, insya-Allah dia akan bersedekah pada kebaikan. Tak semestinya. Kan? Secara asasnya kita kata kalau yang nak menjadi harta kita sebenarnya adalah benda yang kita itu saja. Lain itu kan harta kita. Harta waris kita. Harta waris kita jadi pindah milik pada dia. Dia pakai apa dia nak, dia gunakan kat situ. Kalau dia ingat kita dan didoakan, dan segala amal ibadat yang dia buat, dapatlah kita saham. Jika tidak, tak adalah. Tak dapatlah apa benda pada kita. Kosong macam tu lah. Kena pula yang tak ada waris, pergilah dekat Khazanah Nasional. Khazanah Nasional, Amanah Raya, Khazanah Nasional lah. Terbalik tu, Khazanah Nasional. Jadi amanah raya kan, berapa bilion sekarang duit kat situ. Yang dalam tu tak terkutip. Sebab apa? Sebab tadi orang tu silap. Dia percaturan dia konon akan sekian, dia mati sebelum sempat buat apa. Simpan dah ni duit, simpan. Ni nanti kaya ni, simpan. Dia ingatkan nanti dalam satu masa nanti dia akan dapat nak agihkan pada tempat yang diseronok. Tetapi mati dia tadi awal lagi. Dah sekali itulah berapa bilion habis kat situ. Yang bayangkan kalau lah antara duit tadi yang kita ada diinfakkan tadi ketika, contoh macam tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, Madinah kan, sampai sekarang, contoh kita kata Osman bin Affan kaya kan, sampai sekarang wakaf dia ada lagi kat sana. Wakaf Osman tu berjalan sampai sekarang. Legasi dia tak ada dah. Tapi harta yang ditinggalkan tadi, yang para sahabat tinggalkan untuk wakaf tadi, berjalan sampai sekarang. Dan sebahagian daripada untuk maintenance masjid tadi bukan datang daripada orang ramai pun, datang daripada para sahabat punya harta yang dia tinggalkan sampai sekarang berjalan. Ada orang jaga, tapi benda tu tadi berjalan, berkembang sampai sekarang. Bayangkan macam tu sekali, dahsyatnya. Dah mati berapa? 1400 tahun. Para sahabat mati, berjalan lagi benda berkenaan. Kita, apa benda kita tinggalkan?
Tanya juga lah kan pasal sebab apa? Sebab bila dikatakan dalam hadis tadi, dia kata was-sadaqatu burhan, dan sedekah tu adalah bukti. Bukti apa? Bukti kita percaya akhirat itu ada. Itu sebenarnya. Kalau kita percaya akhirat itu ada, dan kita takkan bimbang untuk menyedekahkan harta kita, pasal kita yakin kita sedang memberikan benda yang akan tersimpan akhirat. Tapi kalau dia kata kita macam nak sedekah, tapi nak pakai, dia lupa yang sana kekal, sini sementara. Sebab kena kita benda macam ni kena tahu. Macam kita pusat-pusat pengajian ke dan sebagainya, carilah tempat yang kita boleh jadikan sandaran untuk benda tersebut menjadi berkembang lagi. Mana kita mati, tapi harta kita menjadi apa? Punca untuk umat Islam ni belajar, punca untuk ilmu disebarkan. Yang boleh percuma. Ini bukannya iklan untuk yayasan tapi kalau pandai banyak, kalau rasa nak boleh, taklah. Pasal benda ni akan berjalan sebagai apa? Saham akhirat kita. Tapi ialah, itu bila kata sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Benarnya iman kita. So kita percaya, yang kita tak keluar, kita tak nimbang. Ada orang Allah Ta'ala saya kenal, dia actually dia menang baru ni RM33,330 daripada apa, cabutan dekat, ada jualan, ada fair jual perabot dekat KLCC. Tapi sebenarnya dia bersedekah dalam minggu baru ni sekian-sekian banyak. Lepas tu Allah Ta'ala pulangkan balik lagi banyak daripada dia sedekah. So dia kata dia lihat benda tu betul. Pernah sekali dia belanjakan untuk bawa family dia pergi umrah dan sebagainya, dibelanjakan. Allah Ta'ala pulangkan balik 10 kali ganda, lebih 10 kali ganda daripada apa yang dia keluarkan. Ini kadang-kadang manusia ni kena belajar fikir berkenaan dengan, pasal dalam hadis Nabi menyatakan mana qasa malum min sadaqah, takkan kurang harta dengan sebab sedekah. Takkan kurang, tak pernah ada orang miskin sebab sedekah. Nobody dekat dunia ni miskin sebab sedekah. Pasal bila orang tu keluar, Allah Ta'ala akan ganti baru. Tapi ialah sering nak keluar tu macam nak beli barang kan, baju raya nak beli, tak beli lagi kan, beg raya tak beli lagi, beg raya. Beg raya ada tau. Orang lelaki tak adalah beg raya, perempuan ada beg raya. Dia nak jalan-jalan gitu-gitu kan, dekat jumpa rumah apa, pergi jalan dekat Assalamualaikum, salam kan, dia kena beg baru kan, tak boleh beg lama. Ada lah beg raya. Dia kena matching pula dengan baju. Kalau 3 baju, 3 beg. Bukan sini, tempat lain. Sini okey. Maksud dia memang contoh sekali. Kalau dia kata betul, belajar fikir mana kekal. Kita tak ada kata orang tu tak pandai. Actually tak berdosa masuk neraka, tak. Harta anda pakailah. Tak ada masalah. It's yours. Nak makan, nak guna, pakai. Tak ada siapa sekat. Islam tak pernah menyekat benda berkenaan. Tetapi kalau orang tu bijak, dia tahu kan, bila Nabi kata ni kan, dia berkata anak Adam itu hartaku. Tapi sebenarnya tak ada untuk engkau wahai anak Adam, dari harta engkau, kecuali apa engkau makan kau habiskan, apa engkau pakai engkau lusuhkan, apa engkau sedekah engkau simpan akhirat. Itulah harta engkau yang sebenarnya, yang kerja legacy sampai kita tinggalkan dunia ni. Sampai kita masuk akhirat pun, sampai ke akhirat kita tengok kita sedekah sikit je, tapi berjalan dengan sedekah kita tadi, bekerja untuk kita. Ada orang dia cerita, make your money work for you. Untuk dunia pandai kan, pergi belajar macam mana duit anda bekerja untuk anda. Anda tak payah kerja, biar duit anda bekerja. Soalan untuk dunia kita banyaklah pakai motivasi, tapi untuk akhirat orang tak pernah faham bab ni. Kita belajar tu, sebab kenapa kita belajar, untuk kenal mana hak dan batil, supaya bila kita letakkan duit kita tadi pada yang hak. Ni kalau letak duit orang tu menyanyi kan, buat program nyanyi je, salah juga. Tapi baik, apa salahnya? Itu masalah dia. So belajar benda yang betul, supaya kita dapat tahu letak duit kat mana, supaya kita tahu bahawa hari akhir kita tinggalkan dunia nanti, ada jaminan untuk kita di hari akhirat nanti. Simpanan hari akhirat anda, bukan tua anda, tua dah, akhirat anda, simpanan hari akhirat anda. Itu simpanan SPN ni, simpanan hari tua anda tu benda. Dia punya slogan tu apa? Kredit SP okey, ni tak ada yang kredit SP. Ni lain tak. Kalau diorang punya apa? Diorang punya slogan simpanan hari tua anda, kita isytiharkan simpanan hari akhirat anda. Itu lebih besar banding hari tua anda. Tua tak tentu lagi dapat duit. Elok 55 tahun umur, pencen sehari je, dapat duit tu mati. Serius, ramai orang macam tu. Ada orang tak sebenarnya rasa pun duit kredit SP dia sebenarnya. Jadi secara asasnya anda kena pandai, kena tahu, bijak. Dan actually itu sebab kenapa dalam hadis nyatakan, dia kata dan was-sadaqatu burhan. Yang sedekah itu adalah bukti. Itu bukti kebenaran iman orang yang bersedekah tadi. Okey? Ataupun
ke atas bahawa dia ni bukan orang munafik yang mengejek-ngejek pada orang beriman yang dalam bersedekah, ataupun ke atas kesahihan cintanya orang bersedekah kepada Allah Ta'ala kerana apa yang Allah Ta'ala ada sediakan untuk dia daripada pahala-pahala. Dia cinta sangat nak jumpa Allah Ta'ala, dia sedekahkan duit dia kerana dia tahu bahawa benda tadi akan dijumpa balik di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kalau kita tak beri, tak jumpa sana. Kita beri kat sini, baru jumpa dekat sana. Sana kita akan nampak, kan dipanggil kita atas benda kita berikan. Tapi kalau kita tak pernah beri, macam mana? Solat saya ada, yang lalai pun banyak juga, kan? Nak tapis kan. Salah kita ada, dosa kita ada, solat kita ada, puasa kita ada, yang boleh kontra lah. Banyak mana tinggal? Tak tahu kan? Tapi sedekah di antara benda yang akan tersimpan di sana. Jumpa kita dengan Allah Ta'ala nanti untuk tajuk sedekah kita. Okay? Kerana apa? Kerana dia telah melebihkan kecintaan kepada Allah, dan juga mengharapkan pahala Allah Ta'ala ke atas apa yang Allah Ta'ala dah tabi'ikan pada diri dia. Iaitu apa? Cintakan emas dan perak. Kan nampak emas perak dia ada, dia rasa happy. Tapi dia kedepankan cinta jumpa Allah ke atas cinta kepada harta benda berkenaan. Sehinggalah Allah Ta'ala keluarkan cinta yang kepada dunia tadi daripada dalam hati dia, dan dia cinta Allah Ta'ala saja. So itu kebenaran. Wassalatu burhan, wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Okey, bukti Wassabru diya, dan sabar itu adalah diya. Okey. Nur dengan diya ada beza. Kan kita sebut tadi kan, wassalatu nur. Tapi sekarang kita sebutlah apa? Wassabru diya. Okey. Bila sebut nur ni dengan diya, dua-dua maksud dia cahaya ataupun terangan, terang. Tapi beza dia satu. Bila kita sebut nur, cahaya keliling gelap, itu dipanggil sebagai nur. Pak cahaya, dalam kegelapan ada cahaya, dipanggil sebagai nur. Kalau sekiranya keliling terang, ada tengah tu lagi terang. Macam matahari, ketika siang kita pandang matahari itu terang, keliling matahari itu gelap ke terang? Terang. Itu dipanggil daw. Itu panggil daw atau diya. Daw atau diya ni adalah keadaan di mana terang dalam terang. Terang, cahaya dalam terang. Cahaya dan terang, macam terang kan? Faham kan? Kalau bila bulan tu nur, Al-Quran kata bulan tu nur. Wa syamsu, matahari itu diya. Matahari itu ada dia actually dia terang dalam terang. Kalau dia kata bulan tu terang dalam gelap, cahaya dalam gelap, ini cahaya dalam terang. Itu dipanggil dia. Okey, sabar itulah dia. Dia sebagaimana sahih, ada riwayat datang daripada sebahagian ni, ada yang datang juga kata puasa itu adalah dia. Okey, tapi lafaz tersebut tak datang dalam riwayat Sahih Muslim yang datang, tak datang lafaz tersebut. Okey. Bahkan dikatakan dekat situ disebut bahawa sabar itu adalah cahaya, adalah dia. Bersabar itu adalah, memang kita kata puasa itu adalah sabar. Puasa itu adalah sabar. Puasa itu adalah sabar. Memang kita kata bulan puasa, bulan sum yaum syahr sabri, kan puasa ialah bulan sabar. Bila Nabi SAW tegur salah seorang sahabat baginda yang suka nak puasa berpanjangan, sampaikan dia actually dia kurus badan dia kurus. Datang jumpa Nabi setahun. Tahun berikutnya datang, Nabi tengok sekali lagi, Nabi tak tengok dia. So dia datang jumpa Rasulullah SAW, dia kata, Rasulullah, kau tak kenal aku ke? Nabi kata, engkau siapa? Dia kata, ya Rasulullah, aku Al-Bahili yang datang tahun lepas. Nabi kata, apa jadi pada engkau? Kan kau dulu rupa kau elok, apa jadi pada engkau? Nabi kata, ya Rasulullah, aku tak makan kecuali malam sahaja semenjak aku jumpa engkau tahun lepas. Maksudnya dia puasa tiap-tiap hari. Sampaikan datang jumpa Rasulullah tu rupa dia berubah. Maksud dia berisi tu comel. Itu maksud dia. Itu syahid dia ada hadis lah. Maksud dia tak berisi tu kurang comel. Okay. Jadi Nabi kata, apa pasal muka macam ni? Lepas tu Nabi kata lima azabta nafsak. Kenapa kau azab diri kau? Kenapa kau azab diri kau? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata ada nak kebaikan. Nabi kata, puasalah bulan sabar, dan sehari bulan sabar Nabi sebut. So puasalah bulan sabar, dan sehari pada setiap bulan. Itulah memadai untuk kau. Lepas tu dia kata, so aku nak lebih. Dia kata puasa 2 hari pula. Kemudian bulan sabar, bulan Ramadan, bulan sabar Nabi sebut. Kena tunjuk juga ni. Tak tunjuk kan tak best juga.
Orang kata ustaz dia pakai apa, kain baju dia ada. Ni pasal naik motor selak, dia kena cahaya matahari, nanti gelap. Walaupun tu kan tak tayang kat orang kan. Ada tak? Ya, dalam hadis ni dia kata dia bapa saudara dia rawi hadis berkenaan, nama dia adalah Abdullah bin Harith Al-Bahili. Abdullah bin Harith Al-Bahili. Okey, dia kata annahu ata, bahawa dia datang jumpa Rasulullah, thumma talaqa, kemudian dia pergi balik dia jumpa Rasulullah, kemudian fa atahu ba'da sanatin, jumpa Rasulullah sekali lagi selepas tahun, ba'da sanah. Wa qad taghayyarat haluhu wa hayatuhu, dan telah berubah keadaan dia dan juga rupa dia. Faqala ya Rasulullah, lalu dia kata, ya Rasulullah, ama ta'rifuni, kau tak kenal aku ke? Faqala wa man anta, kau siapa? Nabi kata macam tu. Bila jumpa tahun lepas, Nabi dah hancur, kau siapa? Nabi kata, qala anal bahili, aku adalah daripada kabilah Bahili yang jituka amal awwali, aku datang ke tahun yang awal sebelum ni. Qala fama ghayyaraka, apa yang ubah kau? Qad kunta hasanal hay'ah, mengingatkan kau rupa kau elok. Nabi kata, qala ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraktuka, tidak aku makan, dia kata aku tak makan makanan melainkan pada waktu malam saja semenjak aku berpisah dengan kau dahulu. Dia kata, qala Rasulullah SAW, lima azabta nafsa, kenapa kau azab diri kau? Summa qala, dan Nabi bersabda, sum syahras sabri, puasalah bulan sabar, wa yauman min kulli syahrin, dan sehari setiap sebulan. Qala zidni, dia kata tambah ya Rasulullah, fa inna bi quwwatan, aku mampu. Qala sum yaumaini, jadi puasalah sebulan tu, dan juga 2 hari pula tiap bulan lain. Qala zidni, Nabi kata qala sum salasata ayyam, bagi puasa 3 hari je Nabi kata. Mana puasa bulan Ramadan dan 3 hari tiap bulan yang lain. Qala zidni, minta tambah lagi. Qala sum minal hurum, bahasa bulan-bulan haram, watruk, tinggal, wasum minal hurum watruk, wasum minal hurum watruk. Mana puasa bulan haram tinggal, puasa tinggal. Maksudnya Nabi suruh puasa dan tinggal, bukan puasa terus panjang bulan haram. Ada orang baca hadis ni, dia kata bulan-bulan haram kena puasa. Tak, Nabi bagi pilihan pada dia, option dia puasa bulan haram dan tinggalkan. Okey, mana Nabi buat sini, puasa bulan haram watruk, buat macam tu dengan jari baginda. Mana buat puasa tinggal. Okey, secara asasnya hadis ni kata lafaz yang puasa bulan haram ni, bulan sabar tu, itu puasa bulan Ramadan lah. Mana dia yang kata was-sabru, dia tu ada yang kaitkan dia dengan tajuk puasa. Atas alasan dia kata kerana Nabi SAW pernah nyatakan, telah macam tadi, macam ada riwayat yang datang kata Nabi lafazkan puasalah bulan sabar. So dia kaitkan dengan hadis tadi. Hadis tadi kan dia kata wal sabru diya, sabar tu adalah cahaya. Ada yang kata dia kata saumu diya, puasa tu adalah cahaya. Puasa tu adalah cahaya. Itu yang kita kata kerana dia ambil apply meaning hadis tadi kepada hadis ini. Okey. Jadi dan sebenarnya riwayat yang datang berkenaan dengan kata sabar itu hanya puasa, tak. Bahkan actually sabar tadi, sabar keseluruhan lah, bukan limit kepada puasa saja. Memang solat tadi ada, puasa tak ada kan, tapi tak, puasa tadi lain, dia termasuk dalam sabar, tapi bukannya keseluruhan kesabaran. Okey, kerana dia kata tidak ada apa kalau sahih digambarkan tengah firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Al-Baqarah 45. Allah Taala nyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Okey, dan mintalah pertolongan Allah Taala dengan bersabar dan juga solat. Okey. Jadi dikatakan keadaan puasa itu, ada kata puasa mana minta bantuan Allah Taala dengan apa? Puasa dan juga solat. Ada yang faham macam tu. Kerana meaning sabar tadi disebut sebagai puasa. Okey. Kalau dia kata solat cahaya, maka puasa ni adalah menerangkan. Solat dah kan, kegelapan. Datang ni terangkan lagi cahaya berkenaan. Itu kalau kita terimalah pengertian tersebut. Okey. Tapi yang aula ni, yang sepatutnya kita sebut adalah lafaz sabar itu adalah cahaya, itu sinar, sinaran. Bahawa sabar ni pada hadis ni bukanlah puasa. Itu sepatutnya kita ambil. Walaupun kita kata ada orang nak pegang pendapat puasa, dia kata sabar tu adalah puasa, bergantung dengan hadis tadi dengan hadis ni. Tapi kita kata tak, kita kata yang patut aula, kita kata maksud sabar tu adalah umum. Okey, umum kepada semua benda. Bahkan sabar ni ada banyak bentuk. Okey,
Bahkan sabar ni ada banyak bentuk sebenarnya, dan dia bukan puasa saja. Sebenarnya sabar ni pada hadis ni bukanlah puasa, bahkan dia adalah sabar ke atas ibadat. Ini sabar dalam beribadat. Kita beribadat, imam sembahyang lambat baca slow. Anda nak qiyam Ramadan, anda sabarlah, tahan diri. Tapi letih dah ni, nak penat ni, ada televisyen cerita apa entah. Ada masalah juga, sabarlah, tahan diri. Kan, itu ribat, kita ikat diri kita untuk beribadat daripada ibadat pula. Itu ada di antara benda ikatan yang kita hari akhirat nanti menjadi cahaya untuk kita. Menjadi benda yang besar, menjadi apa ni, membebaskan kita dari api neraka. So buat, sabar. Setiap kali kita nak lari, sabarkan diri kita. Tunggu untuk ibadat. Okey, untuk beribadat. Ni sabar untuk beribadat adalah ni. Dan juga ada sabar juga di atas apa? Kepayahan. Sabar di atas kepayahan. Contoh macam kita kata, kita tak kena musibah tapi kepayahan. Contoh macam hidup kita, kais pagi, makan pagi. Tapi cakap macam ni macam tak logik lah pula dekat cakap dekat kelas ni. Tapi kena cakap jugalah. Orang tua kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, kan, duit tak cukup dan sebagainya. Kita kata benda berkenaan, kita kata memang orang tu kena bersabar lah. Tadi sabar untuk ibadat, sabar ketika mana kepayahan, kesusahan, kan, nak bekerja panas, terik dan sebagainya. Tak kena juga cakap kat sini. Sebab dah cakap okey, ketiga, sabar di atas apa? Musibah. Ni boleh cakap. Yang buat payah cek kerja tu payah. Tapi ada juga kepayahan lain. Macam musibah-musibah ni banyak benda lah. Musibah penyakit pun ya. Okey. Musibah daripada apa? Musibah contoh macam apa keluarga apa bermasalah pun ya. Kan, anak tak dengar cakap tu musibah juga. Dapat anak yang dapat yang degil, tak dengar cakap. Itu musibah. Pening kepala mak bapak. Tapi itu dia kata di antara benda kena sabar jugalah. Janganlah pergi ambil budak pergi sereka budak tu. Tak, actually benda tu betul. Pasal banyak orang kadang-kadang yang kes yang dera anak ni, kadang-kadang nampak tak keluarga tu, ibu bapa tu muda lagi. Dia tak faham kan. Dia seronok nak kahwin je tapi tak reti nak jadi mak bapak. Bukan maksud dia tak sabar, dia tak ada kesabaran. Memang kalau tak sabar, kita jegit kat anak kan. Anak tu menangis jegit. Bukan dia faham pun suruh berhenti. Kan? Oi, diamlah kau. Kan tengah malam. Marah anak menangis tengah malam. Nak buat macam mana? Budak tu lapar. Tak kembung perut ke? Kan? Dia tak boleh marah. Budak tu kita tak boleh marah. Pasal bukan asas dia untuk dimarah. Kan? Pasal tak cukup umur lagi. Dia start umur 7 tahun, dan start ajarlah sangat. Dia time 7 tahun tak nak belajar. Kan? Bagi dekat apa? Sekolah tadika Islam. Kalau dah tak jadi, ni ustazah dah tak ajar betul anak saya ni. Salahkan orang. Okey, itu konsep dia. Jadi memang musibah banyak Apa musibah? Kereta berlanggar ke dan sebagainya. Semua tadi sabar. Pasal apa? Pasal anda, kalau anda kata anda marah pun tak ada berubah pun benda tu. Tak ada, bila marah je kereta kemik tu elok semula. Pinggan pecah, pinggan mahal pecah, bercantum semula. Lepas marah tu bercantum semula. Kalau bercantum marahlah. Tak serius, kalau bercantum marah. Kalau tak bercantum tak usah marah lah. Tak guna. Marah tak mengubah apa-apa. Tu dia kata whining and nagging. Whining mengeluh, nagging beletih. Tak menyebabkan apa-apa. Tapi ada orang dia ajar apa kata, dalam psikologi perempuan kena beletih. Jika tidak dia akan kena apa? Peptic ulcer lah, benda lah, macam-macam benda lah. Sakit perut lah, macam-macam. Lepas tu percaya dengan benda berkenaan, dia tak belajar untuk let go. Itu masalah dia. Sebenarnya belajar let go, lepaskan. Pasal benda tu tak berikan faedah, tinggalkan. Dalam bertambah musibah. Ataupun bersabar juga atas apa? Yang keempat, bersabar di atas bersabar daripada, bukan dia kata, bersabar daripada melanggar segala larangan-larangan Allah Ta'ala. Nampak benda haram, seronoknya benda ni. Kalau lah, tinggalkan. Kan? Tinggalkan. Jadi sabar ada 4 jenis lah. Dia kata pas sabar buat ibadat, sabar ketika kepayahan, kan, panas, terik dan sebagainya, sabar. Kan? Jangan marah-marah, sabar. Jam sangkut, sabar. Kan? Lepas tu sabar atas musibah, kan, kereta rosak, anak sakit dan sebagainya, sabar. Ataupun sabar daripada apa? Menahan diri daripada benda-benda yang larangan. Itu juga sabar. Okey? Seperti ikut hawa nafsu, syahwat dan sebagainya. Juga ikut keinginan diri. Bersabar daripada ikut keinginan diri. Yang kelima. Itu bentuk sabar yang banyak. Itu sabar keseluruhannya. Sabar ni. Jadi bukan sabar ni satu benda aja, sabar dalam beberapa bentuk. Jadi kita kata itu adalah dia. Barang siapa yang bersabar ketika keadaan-keadaan, okey? Yang tadi, dan kita kata apa? Dia benda yang kecil, benda tu memang berat. Tapi dia sabar, dia bertahan. Dan dia berhadapan dengan semua keadaan apa yang layak dengan dia. Dia hadapkan. Contoh dengan ini dihadapkan dengan sekian. Dan ini dihadap dengan redha. Yang ini dihadapkan dengan maaf.
Kan, jadi kena setiap keadaan kita kena faham apa benda patut kita buat. Contoh ketika kita ni kita nak ibadat, bersabar untuk ibadat, kita kena pujuk diri kita, belajar diri kita, kata ajar diri kita, engkau ni tak takut neraka Allah Taala ke dan sebagainya, dengan ketakutan, adabkan diri kita dengan benda tersebut. Kalau dia kata ketika kita kena musibah dan sebagainya, belajar untuk redha. Belajar untuk redha. Kalau dia kata kita kena benda-benda yang contoh macam kepayahan orang-orang ni kita, mana kita maaf. Mana kena pandai untuk mengalihkan apakah benda yang sabar tu kita hadapkan dengan apa. Sambil bersabar kita hadapkan benda tersebut dengan apa. Orang mengata kita, maafkanlah, dengan macam mudah je. Tapi itulah cara dia. Pasal sesiapa yang dalam keadaan tadi boleh dapat bertahan diri, ikut hawa nafsu tidak, langgar yang dilarang tidak, dia tahan diri dia. Kemudian yang dalam untuk syurga tadi, untuk kebaikan dia galakkan diri dengan syurga. Dia fikirkan syurga Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala berikan nanti akhirat, bersahabat bersama dengan para anbiya, para siddiqin, syuhada dan lain-lain. Dia pujuk diri dia, ataupun dia redha dengan ketentuan Allah Ta'ala di atas apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Semua benda tadi kalau dia buat, pada saya bersabar pada tersebut, dia kata akan teranglah kepada dia akibat-akibat keadaan dia tadi. Bahkan actually sebelum dia bercakap, dia diam dulu, dia tengok keadaan, dia baik daripada bercakap. Dia tengok dulu, jangan terus bercakap. Bahkan actually kalau dia kata contoh macam orang tersebut yang kita marah ke, kita apa sebagainya, mungkin kadang bukan sengaja pun. Lepas kita marah, contoh macam orang tu langgar kereta kita, langgar kereta kita, kemudian kita awak langgar kereta saya buat apa, kan? Memanglah dia tu bukan kerja dia langgar orang, tapi anyway kita dah marah-marah kan. Lepas dah marah punya apa, dia tengah emergency, bapak dia mati on the way. Kita macam kalau aku tahu tadi tak ada aku marah dia. Tapi ayat tadi lepas dah keluar, lepas dah habis, baru kita bercakap. Kan kita tak erti macam tu, macam untuk ketaatan. Macam akhirat adalah ketaatan. Kalau aku tahu aku akan rupanya duduk qiyam Ramadan ni banyak faedah dia. Duduk dengan imam dapat sepanjang malam. Kita balik lari witir salah rupanya. Kan contohnya lah kan. Kita bersabar untuk ibadat tadi. Sebenarnya sampai kat sana akan terang apakah akibat benda tersebut. Terang pada kita, jelas pada kita. Dan kalau kita boleh ulang patah balik, kita akan reverse balik. Memaafkan dan sebagainya kan. Allah Ta'ala maha pemaaf, maha mengampunkan. Aku nak tak nak ampunkan, aku tak nak ampunkan orang lain. Kenapa? Dia kalau dia kata orang tu fikir balik, dia tak rugi apa pun. Nothing tulus. Tak hilang pun perut dia. Perut ke daging, tak hilang apa benda. Maksudnya kalau dia maafkan, tak ada masalah. Mana kereta rosak boleh betulkan. Kan, duit hilang boleh cari lagi. Kan, tak ada benda yang tak ada ni. Tapi oleh kerana maksudnya kadang pride manusia ni tinggi, ego dia tinggi, tak nak maafkan, tak nak, dunia akhirat tak nak maafkan. Tapi kita rugi. Sebenarnya dengan kemaafan kita tadi, macam mana kita layan orang lain, macam tu Allah layan kita. Itu benda yang tu yang banyak orang tak faham. Pasal Allah akan layan kita macam kita layan orang. Macam kita layan orang lain, kita nak dimaafkan, kan? Tapi kita tak nak memaafkan, dan Allah tak akan beri kepada kita layanan yang sama. Tu biasa Nabi kata pada Asma, ya Asma anfiki wala tuhsi fayuhsillahu alaik. Wahai Asma, infakkanlah harta, jangan kau berkira, dan Allah akan berkira pada engkau. Allah akan berkira pada engkau. Mana berkira Allah Ta'ala pada kita ni masalah. Sebab kita berhutang Allah Ta'ala bukan sikit, banyak. Tapi kita nak berkira dengan Allah Ta'ala dan bersedekah, tak boleh. So jadi anytime kita berkira, dan Allah Ta'ala berkira pada kita. Siapa tak menyayangi, takkan disayangi. Siapa yang tak belas, man la yarhamu la yurham, Nabi kata. Okay? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belas kasihan pada siapa yang di muka bumi ni, Allah Ta'ala belas kasihan, akan belas kasihan pada kamu yang di langit. Ini maksud dia timbal balik. So maksud dia kalau dia kata dia diam, dia tengok keadaan dulu, dia akan dapat sampai kepada apa? Pencerahan. Apakah apa hasil natijah benda berkenaan. Banyak kadang orang cakap lepas dulu, lepas tu nak minta maaf balik, payahlah. Cuba diam dulu. Tapi tak diam, tak cakap, nanti ustaz nanti asid perut keluar. Itu semua bohong mereka. Tak ada benda pun. Diam, sabar dulu. Okey? Dan akan apa? Dan akan nyata kepada dia manakah maslahah bagi urusan dia. Which one is the best untuk dicakap. Kan? Dia cakap apa kan? Maka dia akan dapatlah dengan apa? Dengan apa yang diinginkan oleh dia, dan terhasil untuk dia pahala. Daripada bentuk yang diinginkan. Apa pahala yang diinginkan dia akan dapat. Pasal dia tahu mana nak pilih dahulu. Tak sabar kan actually. Itulah. Macam yang kita tahu orang yang kahwin tak berlari, tak sabar. Jadi lepas tu ada yang cerai juga. Sebab dia tak fikir dahulu apa pasal dia kahwin, kenapa dia kahwin dan sebagainya. So last sekali in the end dia lupa matlamat asal. Ada orang tu jumpa saya, dia kata minta
tanya saya kenapa jadi macam tu. Saya kata pasal budak-budak ni kan tak fikir dia kahwin kenapa. Tu tajuk dia. Pasal diorang ketika nak kahwin, mak bapak tak bagi, nak kahwin juga. Dah kahwin tiba-tiba pisah pula. Kenapa? Asas pertama kerana dia tak faham. Dia tak fikir betul-betul apa ni nak buat. So kalau dia fikir banyak kali dan juga dia bersabar tunggu dulu, actually dia tak akan rugi apa-apa. Semakin kita faham pasal kita ni dalam asas Allah Ta'ala letak untuk kita, rezeki kita, apa benda kita dapat dan sebagainya, tak ada benda kita rugi sebenarnya. Anything kita dapat memang Allah Ta'ala tentukan. Apa kita hilang memang kita hilang. Terlepas memang Allah Ta'ala terlepaskan daripada kita. Pusing mana pun akan terlepas. So tak payah kita pening kepala berkenaan dengan masa benda yang dah lepas. Kalaulah aku, tak ada. Tapi sebab kenapa kita belajar untuk bersabar. Dan bahkan bersabar ni tadi menyebabkan orang tu akan dapat jadi kepimpinan dunia. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah. Allah Ta'ala nyatakan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan mereka ni pemimpin yang memberi hidayah dengan petunjuk kami, memandu dengan petunjuk kami, lamma sabaru, bila mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina, mereka dengan ayat kami mereka yakin. Macam dia dipilih pemimpin pun dengan sebab sabar. Anugerah Allah Ta'ala datang lepas tu. Bila mereka bersabar dan Allah Ta'ala buka untuk mereka. Jika mereka tak bersabar, dia masalah. Dan actually bahkan bila Al-Quran Karim menyatakan ista'inu bis sabri was salah, mintalah kepada Allah Ta'ala minta bantuan Allah Ta'ala dengan apa? Bersabar dan solat. Okey. Kenapa sabar dulu? Sebab kadang kata orang tu tak bersabar, mungkin dia akan melafazkan. Contoh macam kata kita solat, sabar tak ada. Doa, sabar tak ada. Dia mungkin masukkan diri dia ke dalam kumpulan orang-orang yang doa tertolak. Kan Nabi kata Allah Ta'ala akan makbulkan doa umatku selama dia tidak yang ajal, tidak nak cepat. Lepas tu para sahabat kata, apa benda yang cepat tu? Nabi kata, orang tu berkata, da'autu falam yustajabu li, aku dah doa dah tapi tak makbul pula. Dia cakap macam tu saja, batal doa dia. Dan sering berlaku kan, banyak ada doa tak dapat pun, dia cakap macam tu je, habis doa dia. Memang confirm tak akan makbulkan doa dia. Itu, tapi mulut nak cakap macam tu timbul bila dia tidak sabar. Kalau dia sabar, dia tunggu. Mungkin bukan hari ni, mungkin esok. Mungkin bukan esok, mungkin lusa. Mungkin bukan lusa, mungkin dia tunggu. Berbeza dengan orang yang terus lafazkan, tak dimakbul pun. Cakap macam tu habis doa dia. Cakap je. So masa dia sabar tadi tak ada, dan habislah. Tak ada dah, bantuan Allah Ta'ala akan hilang. Seorang yang tak bersabar takkan dapat bantuan Allah Ta'ala. Tu jelas Okay, jadi masa dia tadi, dia mencerahkan kepada orang berkenaan apakah yang sepatut berlaku pada dia. Okay, untuk terangi apa hala tuju dia, mana patut pilihan dia buat. Wal Qur'anu, dan Quran itu hujjatun laka au alaik. Dan Quran itu hujah ke atas engkau, untuk engkau atau ke atas engkau. Okey, dalam penggunaan bahasa Arab, laka dengan alaika, lam dengan ala, dia beza ya. Contoh macam da'a lahu, da'a alaihi. Bila saya kata da'a lahu, kita jumpa kawan kita kata ud'ullaha li, doakanlah kepada Allah untuk saya, jangan alayya. Sebab lahu tu maksud dia minta kebaikan, ala tu untuk minta musibah. Da'a ala, perkataan da'a yad'u, doa untuk, doa ke atas. Doa untuk, maksud dia minta keampunan, minta kebaikan bagi pihak orang tersebut, supaya bagi kebaikan. Tapi kan dia kata da'a ala, doa kemusnahan ke atas orang tu, kebinasaan ke atas orang tu, kepapaan ke atas orang tu. Mana ke atas, ala. Tu bila tajuk dia kata wal Qur'anu, Quran itu hujjatun laka, dia adalah hujah, mana kebaikan untuk engkau. Okey, bila mana? Bila kamu mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dia jadi hujah lah. Bahkan bila kita akhirat nanti, Quran kata, ya Allah, dia beramal dengan apa yang apa yang dibaca daripada aku. Maka Quran akan berhujah bagi pihak kita. Betul dia kata iqra'ul Quran, bacalah Quran. Bahkan subhanallah, baginda SAW berikan lafaz iqra'u Quran, meaning dia dua. Satu, hafal Quran. Satu, dibaca je Quran tu. Tak boleh hafal. Kan jenis memori singkat. Memori 3 minit je. Apa jadi? 3 minit. Tak boleh. Tu Nabi berikan lafaz iqra'u, Nabi tak kata apa? Ihfazu. Nabi kata iqra'u. Dengan lafaz iqra'u Nabi tadi meliputi semua orang.
tak kira yang hafal atau tak hafal. Faham tak? Tapi kalau kata orang tu hafal, dan dia dapat lagi bagus. Tapi tak hafal pun dia baca saja. Tiap-tiap hari dia baca Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah Quran, Nabi kata. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li sahibi. Kerana Quran tu akan datang pada kiamat sebagai pemberi syafaat untuk pemiliknya. Mana temannya, orang yang teman dia, yang companion tadi. Either dengan hafalan atau bacaan. Tu subhanallah, Ta'ala berikan Nabi ke kalimah yang lafaz Nabi lafazkan tadi tidak membebankan kita. Macam kata makcik dengar Iqra'ul Quran, yang saya dah tua macam nak hafal ustaz. Ustaz terjemah satu je, terjemah hafal. Makcik tu macam, tapi saya dah tua ustaz, tak ingat dah. Rupanya Nabi berikan lafaz Iqra'u tadi untuk itu. Dua-dua. Kalau tak mampu hafal, dan jangan tinggal baca. If you cannot, tak boleh kan? Hafal tak boleh lah. Hafal-hafal dia hilang, hafal-hafal dia hilang. Kan? Dia hilang. Okay. Tapi apa? Banyakkanlah baca. Banyakkan baca. Sudah isi waktu dengan baca Quran. Ni belilah rotib haddad kan, punya buku baca. Tak ada kerja lain. Kenapa tak tahu? Orang kita banyak tu. Saya jumpa dengan pakcik tu, dia duduk pasar kan, dia pasar, masuk dalam surau tu kan, saya nak ambil saya tinggal handphone sekali. Dekat dekat Taman UK Perdana. Tinggal handphone. Balik sini dia orang telefon. Saya pergi sana balik, dia pasar. Bila saya datang balik, dah orang habis semayang kan. Ada orang pakcik tu. Saya tengok dia semayang, dia duduk dalam surau tu, duduk atas kursi dia baca. Dia tak baca Quran pun. Dia baca rotib haddad. Dan bahkan ada orang dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram, dia sibuk baca buku-buku zikir, wirid-wirid yang kumpulan himpunan guru-guru tarekat dan sebagainya. Kenapa? Bacalah Quran. Bacalah Quran. Pasal siapa yang baca, dia akan datang. Dan kita baca, belajar pula pengertian dia, ikut arahan dia, maka dia akan jadi pemberi syafaat untuk kita di akhirat nanti. Okey? Dan dia menjadi hujah untuk kamu pada pendirian. Ketika kamu ditanya mengenainya pada hari akhirat nanti, dia akan jadi hujah. Okey? Seperti apa? Ketika soalan malaikat dalam kubur, ataupun ketika di mizan timbangan, atau ketika perhentian-perhentian yang berada pada sirat. Semua sekali akan jadi hujah untuk kita. Quran akan jadi hujah untuk kita. Pasal kita membaca, beramal, mengikuti perintah, tinggal larangan apa dalam Quran. So kita lepas semua sekali. Confirm lepas. Okay? Dan alaik, ataupun Quran itu hujah ke atas engkau apabila kamu tidak mengikuti perintah-perintah, apabila kamu tidak mengikuti, patuh kepadanya, itu, dan dia akan berhujah ke atas engkau. Okay, dan dikenaki dengan pengertian itu bahawa Quran Karim adalah yang yang tempat untuk seorang itu, juga di pengertian dia adalah untuk seorang tu kembali kepada dia. Seorang yang bertelagah. Kita bertelagah kan, kita tak puas hati dengan satu benda, dan bawa Quran sebagai pemutus bagi kita. So Quran itu kita kena terima menjadi hujah bagi memenangkan kita, atau hujah mengalahkan kita, mengalahkan kata-kata pendapat kita. Pendapat kita mungkin kita betul, tapi Quran mungkin menjadi A atau B pada kita. Kita kena terima dua-dua sekali. Tak boleh kita terima hanya kalau sekiranya menepati pendapat kita. Tak. Kita terima Quran kalau dia sokong kita, pendapat kita tadi disokong oleh Al-Quran menguatkan pendapat kita, ataupun Al-Quran katakan pendapat kita salah, kita terima dua-dua sekali. Hujjatun laka wa alaik. Okey, dan ketika kajian-kajian syariah, dan juga ketika memutuskan hukuman-hukuman bagi peristiwa-peristiwa, maka dengan ini dapat didalilkan dengan kesahihan dakwaan kau, ataupun berdalil dengannya, dengan Quran tadi, orang yang menentang kau. Itu pengertian. Tapi pengertian yang asal dia adalah, yang pertama adalah dia di akhirat nanti, dia adalah sebagai tempat untuk kita berhujah, menjadi hujah bagi kita, menolong kita, melepaskan kita daripada perhentian-perhentian di akhirat, ataupun dia menjadi hujah yang menjatuhkan kita ke dalam neraka. Jelas? Okey, baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.